السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الرحمة المهدى والنعمة المسداة، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وولاه، أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. متى تجب؟ اتفق الفقهاء على أنها تجب في آخر رمضان، واختلفوا في تحديد الوقت الذي تجب فيه، فقال الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن مالك إن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر، لأنه وقت الفطر من رمضان. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana pada malam ini kita diberi peluang untuk menyambung lagi pengajian Fiqhus Sunnah yang kita masih membaca berkenaan dengan zakat fitrah. Tak lama lagi, sebulan dua lagi nak marilah Ramadan Al-Mubarak Al-Muntazar, di mana salah satu di antara pakej Ramadan ialah zakat fitrah. Ia telah dirayak pada minggu yang lalu. Di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala memfardukan zakat fitrah ini adalah supaya untuk meratakan kegembiraan hari raya hatta kepada mereka yang tidak mempunyai apa-apa, orang miskin. Aghnuhum 'anis su'alu fi hadzal yaum, Nabi kata. Kayakan orang-orang miskin pada hari ini. Jangan beri dia meminta pada hari ini. Dan juga supaya kalangan mereka yang dikira miskin tetapi masih ada dalam poketnya duit untuk belanja sehari semalam, di mana umpama satu orang, satu keluarga, seorang ketua keluarga ayah ada pitih 100 riyal lah kocek. Belanja keluarga dia sehari-hari RM30 je, ada lebih RM70. Orang ini orang miskin kerana dia bukan nak hidup sehari saja. Namun begitu orang ini dikenakan dia keluarkan zakat fitrah. Kerana di pada kocek dia ada pitih untuk belanja sehari semalam. Hari raya tu sehari ada pitih lebih, kena keluar zakat. Yang kadarnya adalah secupak daripada harga makanan asasi dia. Beras, kalau kita tengok beras yang dia makan, segantang. Nilainya segantang daripada beras yang dia makan, yang dikeluarkan bagi diri dia dan bagi orang-orang yang berada di bawah tanggungan dia, isteri dia, anak-anaknya. Dia kena keluar juga zakat supaya dia rasa kemuliaan, setidak-tidaknya setahun sekali. Mulianya memberi, setelah mungkin sepanjang tahun dia hanya menjadi penerima. Nabi sebutlah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari
yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Yang memberi lebih mulia daripada yang menerima. Ini antara hikmah zakat fitrah. Maka zakat fitrah ini yang bersempena dengan Ramadan, bilakah waktu yang menjadi wajib? Umpama contohnya, ada satu perkara yang dibuat pada satu peringkat sunat. Tapi bila mari satu peringkat yang lain jadi wajib, yang sunat itu contoh sembahyang Jumaat bagi lelaki yang mampu menghadirinya. Sunat bagi dia mari waktu duha tu duduk masjid dah. Sunat pahala yang besar, iktikaf tunggu Jumaat. Sunat sehingga mari azan yang kedua. Bila mari azan yang kedua, ketika itu hukum hadir sembahyang Jumaat dah jadi wajib. Wajib dah kena mari masa itu. Berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah." Bila diseru azan pada hari Jumaat untuk mendirikan sembahyang Jumaat, maka pergi sahut seruan itu. Fas'au, ini fi'il amal, wajib. Azan mana? Jumaat 2 kali azan. Azan asar, azan yang kedua. Azan pertama itu tambahan. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, Amirul Mukminin, azan yang kedua dah jadi wajib. Begitu juga zakat fitrah. Bilakah waktu yang bila siapa waktu itu, mana-mana orang yang cukup syarat yang kita belajar sebelum ini, kena atas kepala dia keluar zakat fitrah, wajib dah dia keluar masa itu. Ittafaqa al-fuqaha ala annaha tajibu fi akhir Ramadan. Seluruh ulama sepakat mengatakan wajibnya zakat fitrah ini pada akhir Ramadan, penghujung Ramadan. Dengan arti bila mana habisnya bulan Ramadan, waktu mula-mula setelah mana habisnya Ramadan. Walau kata Ramadan ni habis pukul 7, maka pukul 7 1 saat, begitu. Detailnya begitulah. Itulah waktu sepakat seluruh ulama ketika itu bermulalah waktu wajibnya ditunaikan zakat fitrah. Waqtalafu fi tahdidil waqt alladhi tajibu fih. Sekalipun mereka bersepakat menghasilkan bermula wajib zakat fitrah ni pada penghujung Ramadan, namun mereka berselisih pendapat ketika mana nak menghadkan, menentukan waktu wajib itu. Secara umum, habis Ramadan maka wajib haji. Wajib keluar zakat fitrah. Baki lagi bila Ramadan tu habis. Ramadan tu habis bila? Maka ini berlaku khilaf. Faqala Ats-Tsauri, berkata Sufyan Ats-Tsauri, wa Ahmad Imam Hanbali, wa Ishaq ibn Rahawayh, wa Syafi'i dan Imam Syafi'i fil jadid, dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i ada 2 qaul. Ada ketika satu qaul yang ketika makna dia menetap di Iraq. Ini dipanggil qaul qadim. Kemudian Imam Syafi'i rahmatullah alaih berpindah ke Mesir. Di Mesir, di mana dia mengajar, dia berkuliah, dia menulis, dia imla', ada beberapa qaulnya yang bercanggah dengan qaul dia di Iraq. Banyak yang serupa dan ada yang bercanggah. Yang bercanggah ini dipanggil qaul jadid. Qaul baru. Jadid mana baru? Qaul baru, pandangan baru yang bersalahan dengan pandangan Iraq. Ini pandangan ketika di Mesir. Ini dalam perkara-perkara ijtihad. Kemana dia duduk di Iraq, ijtihadnya begitu. Sekadar maklumat yang dia ada. Bila pergi ke Mesir, maklumatnya berubah, maka ijtihadnya pun berubah. Dan segi mazhab Syafi'i, qaul jadid lah yang menjadi qaul yang diguna pakai. Tak pakai lagi qaul qadim. Bagi mazhab Syafi'i, sekalipun begitu, qaul qadim tetap ada. Bahkan dalam beberapa keadaan, ada lebih kurang dalam 20 lebih keadaan masalah
Qaul qadim diutamakan daripada qaul jadid. Ini benda yang sangat rumit, tak perlu kita sebut cara umum saja. Dalam masalah ini, Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya, dan salah satu riwayat daripada Imam Malik, inna waqta wujubiha ghurubus syams lailatul fitri. Bermulanya waktu wajib zakat fitrah ini ialah bila mana jatuhnya matahari pada malam hari raya Aidil Fitri. Jatuh je matahari buka puasa, hari ngelah puasa tu, maka ketika itulah wajibnya, marilah wajib keluar zakat fitrah. Namun dia wajib muassak, wajib yang luas. Wajib yang luas. Ada waktu mula dan ada waktu akhir. Waktu mulanya jatuh matahari, waktu akhirnya hakikat dia akan diriwayat. Waktu akhirnya bila, mengujungnya bila. Macam semayang juga. Semayang fardu ni ialah wajib muassak, wajib yang luas. Umpamanya maghrib saat ni. Pukul apa garik tadi? Apa? 7. 7.21. 7.21. Habis 8.30. Wajib muassak, wajib yang luas. Nak buat pukul 7.31 boleh. Nak buat pukul 7.50 boleh. Nak buat pukul 8.20 boleh. Nak buat pukul 7 tak boleh, kerana tak masuk waktu lagi. Nak buat pukul 8.40 tak boleh, kerana dah habis waktu. Dia ada waktu dia. Maka bermulanya wajib zakat fitrah ni menurut pandangan 3-4 orang ulama ini ialah jatuhnya matahari pada malam zakat fitrah. Pada malam raya Aidil Fitri. Kenapa? Li'annahu waqtal fitri min Ramadan. Kerana itulah dia mulanya waktu habis Ramadan. Dan memanglah kalau kau tanya mana dulu malam dengan siang, mana abang mana adik. Dia ni adik-beradik 2 orang ni selak secerah. Mana abang? Jawabnya abang je lah malam. Abang ni anak sulung. Siang hari ni ialah adik nombor 2. Tahu dua mana? Kerana siang-siang ni adalah mari kerana adanya matahari. Maka mataharinya bermula dengan tadak. Matahari ni ada dah ke ataupun tadak dulu? Bila Allah Ta'ala buat baru ada. Itulah jawabnya, matahari dulunya tadak. Bila Allah Ta'ala buat matahari baru matahari itu ada. Dan masa matahari tak ada tu, malam ke siang bodoh, tentulah malam. Maka jawapannya malam ni abang, siang ni ialah adik dia. Sebab itu orang Melayu pun, orang kita pun sebut malam Sabtu. Malam ni malam Sabtu. Mana hari Sabtu dah, cuma pergi yang malam. Hak pergi yang siangnya esok Sabtu. Sama kalender hak kita ni, jam kita ni, pukul 12 lagi baru dia tukar hari. Jatuh hari ni tak tukar lagi. Tak tukar lagi. Maka menurut pandangan ini, bila mana jatuhnya hari malam Aidil Fitri, itulah waktu wajibnya. Dengan arti itulah waktu untuk, marilah waktunya wajib kena bayar zakat fitrah. Wa qala Abu Hanifah, berkata Imam Hanafi, wal Lais ibn Sa'ad, wa Syafi'i, Imam Syafi'i fil qadim. Imam Syafi'i dalam qaul lama dia masa di Iraq dulu. Wa riwayah ats-tsaniyah an Malik, dan pandangan kedua Imam Malik. Imam Malik ada 2 pandangan. Inna waqta wujubiha tulu'ul fajri min yaumil 'id. Bermula waktu wajib zakat fitrah ini ialah tubiknya fajar hari raya. Tubik subuh hari raya, ketika tu baru wajib. Ketika tu baru wajib. Kalau buat sebelum daripada itu sunat saja. Sunat. Ini mari waktu wajib dah, dengan kalau tak buat berdosa. Sehinggalah habis waktunya. Baik. Maka di sini faham kita para ulama khilaf. Semua mereka sepakat zakat fitrah ni bayar hari raya. Cuma hari raya ni start bila hari raya? Mudahnya begitu. Ada ulama kata hari raya start ni lah jatuh hari puasa ngelah, itulah hari raya. Ada ulama kata dak, subuh hari raya tu, hak kemarinnya puasa, subuh hari lepas kemarin, itulah baru start hari raya. Itulah berlakunya wajib. Baik. Tanya dah benda faedah. Apakah hasil yang kita dapat bila mana kita tahu berlakunya khilaf para ulama berkenaan dengan perkara ini? Dia pun sebut. Wa faidatu hadzal ikhtilaf fil mauludi yuladu qabla al-fajr min yawm al-'id wa ba'da mughib asy-syams. Faedahnya nampak begini.
satu orang budak yang lahir pada malam hari raya. Seorang budak lahir pada malam hari raya. Sebab zakat fitrah ni ialah zakat yang dikeluarkan oleh orang yang bernyawa. Mana-mana bernyawa, maka wajiblah atasnya zakat fitrah. Kalau anak, oleh ayahnya. Kalau ayahnya termasuk orang yang ada belanja sehari semalam. Maka satu orang budak beranak pada malam hari raya, lepas jatuh tari. Hak puasa hari ngelah tu, namun sebelum subuh, beranak malam raya tu. Hal tajibu alaih, wajib tak kena zakat? Kalau orang tanya, tak, bini saya beranak malam raya. Malam ni beranak malam raya. Dah kira zakat ke tak zakat dia ni? Kata tuan kita ni, fa'alal qawlil awwali la tajib. Kalau berdasarkan pandangan hak yang mengatakan bahawasanya start waktu wajib keluar zakat ni dah bila mana jatuh tari baru mai waktu wajib, maka tak wajib keluar zakat bagi budak itu. Kerana budak itu dilahirkan selepas waktu wajib. Budak itu dilahirkan selepas waktu wajib. Maka tak kena, tak wajib bayar zakat fitrah atas dia. Wa 'ala tsani tajib. Namun di atas pandangan yang kedua yang mengatakan bermulanya wajib zakat fitrah ni pagi raya, wajib kena zakat fitrah budak ni. Kalau budak ni beranak sebelum mari waktu wajib. Macam orang masuk Islam juga. Cuma bezanya, nak suruh faham perbezaan. Satu orang yang masuk Islam hari Isnin, tapi masuknya lepas asar. Lepas asar masuk Islam. Maka wajib atas dia sembahyang asar, lagi waktu asar dah habis. Tapi sembahyang gaib tak wajib. Sembahyang zuhur tak wajib. Hak hari Senin sama. Sembahyang apa benda nama ni, subuh tak wajib. Hak hari Senin yang sama. Kerana marinya wajib ke atas dia sembahyang tu bila dia masuk Islam. Tak dikira zuhur sebab dia tak masuk Islam lagi. Namun tetap sunat dia sembahyang. Sunat dia sembahyang. Macam ini juga. Kalau kita kata pandangan qaul jadi Imam Syafi'i, bermula waktu wajibnya bayar zakat fitrah ni ialah bila mana jatuh tari malam raya. Bermulalah waktu wajib. Maka mana-mana budak yang beranak malam raya, beranak pukul 8 malam, pukul 9 malam, pukul 10 malam, jika itu tak wajib zakat fitrah atas dia. Kerana apa? Dia beranak lepas waktu wajib. Dia beranak lepas waktu wajib, maka tak wajib atas dia. Ketika mana benda tu bermula diwajibkan, dia dah tak beranak lagi dia. Tak beranak lagi dia. Dia beranak lepas pada tu. Namun tetap sunat dia keluar zakat fitrah bagi dia. Sunat tetap, ni segi wajib tak wajib. Namun kalau ikut qaul qadim dan qaul setengah ulama, zakat fitrah bermula wajib dia ialah pagi raya. Maka sahabat dia beranak malam raya, wajib kena beri keluar zakat bagi anak beranak malam raya. Kerana apa? Kerana dia beranak sebelum mari waktu wajib. Tapi kalau dia beranak, umpama contohnya hari raya beranak, orang tengah nak pergi sembahyang raya beranak, pukul 7.30 beranak, maka di atas dua-dua qaul ni tak wajib berlaku. Kerana dia beranak lepas pada waktu wajib, lepas pada waktu wajib, maka tak kena bayar. Tak wajib bayar zakat fitrah dia. Namun tetap sunat. Tetap sunat. Ta'jiluha an waqtil wujub. Bagaimana pula hukumnya bagi orang yang menyegerakan bayar zakat fitrah sebelum mari waktu wajib? Setelah tahu dah waktu wajib ni sama ada malam raya ataupun pagi raya. Dua qaul ada. Boleh nak bayar sebelum pada malam raya, ataupun nak bayar sebelum pada pagi raya, kalau ikut pandangan yang tadi. Jumhur fuqaha ala annahu yajuzu ta'jilu sadaqatil fitri qabla al-'aid bi yawmin aw bi yawmin. Jawabnya boleh. Seluruh ulama kata boleh. Baki lagi jumhur mengatakan boleh itu ialah 2 hari, sehari ataupun 2 hari sebelum raya. Ini jumhur, majoriti. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi,
amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri an tuaddiya qabla khuruji nasi ila salah. Ibnu Umar kata, Nabi SAW suruh perintah kami keluar zakat fitrah ni sebelum orang keluar untuk menunaikan sembahyang raya. Ini Ibnu Umar lah kuliah dia ngajar ke orang. Dia kata kami, Rasulullah kata, puak-puak kita pakat-pakat bayar zakat, belum orang pergi sembahyang raya nak tubik itu, masa tu bayar zakat terah, Nabi kata. Qala Nafi', berkata Nafi'. Nafi' ini ialah maula Ibnu Umar. Nafi' ialah seorang hamba yang dimerdekakan oleh Ibnu Umar dan dia jadi anak murid Ibnu Umar. Nafi' kata apa? Wa kana Ibnu Umar yuaddiha qabla dhalika bil yawmi aw al yawmain. Ibnu Umar yang dalam kuliah dia diriwayat Nabi suruh bayar sebelum orang tubik nak pergi sembahyang raya, dianya sendiri bayar rajin-rajin sehari sebelum raya, rajin-rajin 2 hari sebelum raya. Yang menunjukkan Ibnu Umar mentakwilkan ataupun memahamkan apa yang diriwayat Nabi kata bayar sebelum orang keluar pergi sembahyang raya. Termasuk sebelum keluar sembahyang raya tu bukan pagi raya saja, bahkan sehari 2 hari sebelum raya. Sehari 2 hari sebelum hari raya. Waqtalafu fi ma zada ala dhalik. Adapun lebih pada sehari 2 hari sebelum malam raya dan sebelum hari raya, ini khilaf ulama. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Fa inda Abi Hanifah yajuzu taqdimuha ala syahri Ramadan. Imam Hanafi ni hak ringan sekali dalam masalah ni. Imam Hanafi kata harus keluar zakat fitrah ni sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan itu tubik dah zakat fitrah. Walaupun begitu bukan maknanya ni ayam beberapa hari sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan bulan dia. Syaban. Dia keluar 28 Syaban. 27 Syaban. 29 Syaban bayar zakat fitrah. Ini qaul mazhab Hanafi kata boleh. Ada kata boleh. Imam Hanafi ni dia ni orang ekonomi, orang meniaga. Dia kata mahu tidak mahu bila mari tepuh Ramadan tetap kena bayar. Dan benda tetap kena bayar ni, kalau bayar awal tak ada orang marah. Bayar awal. Jangan nak bayar lalu. Bayar awal mana orang marah. Cuma baki lagi, ini tak disetujui oleh ramai ulama kerana tidak mencapai tujuan. Kenapa? Tujuan zakat fitrah bukan sekadar nak beri pahala pada orang keluar zakat semata-mata. Ada tujuan lain. Disebutlah hadis, aghnuhum 'anis su'ali fi hadzal yaum. Kayakan mereka, kayakan orang miskin pada hari raya ini. Dan itu tujuan dia. Kalau beri bulan Syaban, hari raya tak ada sekepeng dah. Basak mula dah hari raya. Tujuannya tak sampai. وقال الشافعي berkata Imam kita Imam Syafi'i rahmatullah alaih, yajuzu taqdimu min awal syahr. Harus mendahulukan, menyegerakan bayar zakat fitrah ni pada hari mula-mula Ramadan. 1 Ramadan tu boleh bayar dah. Boleh bayar dah. Cuma hukumnya sekadar harus, sekadar boleh. Comel ke tidak comel tak? Tak comel. Tidak afdal. Kan tak siapa tadi. Tidak siapa tadi, maksud tadi. Tujuan kenapa difardukan zakat fitrah. Wa qala Malik, dan berkata Imam Maliki, wa masyhur madhhabi Ahmad, dan pandangan yang paling masyhur dalam mazhab Hanbali, yajuzu taqdimuha yawman aw yawmin. Imam Malik dan Imam Hanbali kata boleh bayar awal daripada waktu wajib dia sehari 2 hari. 2 hari sebelum raya. Sehari, bahkan ini yang paling baik sekali. Ini paling baik sekali. Kenapa? Zaman kita hari ini orang dak raya macam hari tu lah ni. Ni orang dak raya macam hari tu. Maka beri sehari sebelum raya, 2 hari sebelum raya, memberikan waktu pada si miskin ini untuk mencukupkan apa yang dia nak pada hari raya. Baju ke. Kadang-kadang ada orang tu butang baju Melayu tak ada berasa dak raya. Bukan baju raya, butang baju tak ada berasa dak raya dah. Berasa tak ada sekepeng lah berasa. Jadi ini nak beli baju raya, nak beli butang baju Melayu, tak kira lah. Nak beli makan-makan sikit, buah leci boleh jadi, setahun sekali makan. Orang miskin Allah Ta'ala je tahu. Maka bayar sehari 2 hari antara yang terbaik.
Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Macam pasal minggu. Pasal minggu, pasal malam ni boleh jadi sekali-sekali pasal malam kita bubuhlah berapa 5,000 orang mari. Tapi orang tak mari serentak. Kalau mari 5,000 serentak terbalik habis pasal minggu. Tak ada tempat nak parking. Tapi orang ni balik, orang ni mari. Orang ni balik, orang ni mari. Orang ni mari, orang ni balik. Menjadikan keadilan Allah. Itu juga kita. Ada orang bayar sehari sebelum, 2 hari sebelum. Dan ada orang bayar pagi raya. Maka orang miskin ada macam yang hak sehari 2 hari boleh beli baju. Hak bayar pagi raya pula ada pitih lah kocek pula dia ni. Kau suka lagi raya dia. Baju pun ada. Makan lebih-lebih ada pitih pula dah kocek 2-30 ya. Suka hari raya dia. Ni pulang masing-masing. Dan ini bukan sekadar memerlukan kepada fiqh, bahkan memerlukan kepada hikmah, kebijaksanaan bagi orang yang keluar zakat. Biasa orang keluar zakat ni orang kaya ni orang cerdik. Kalau bodoh nak kaya melantang mana ni, kecuali dia perokok, penyamung, berasuah. Maka dah menega cerdik, atau nak bagi pun biar cerdik juga. Tengok keadaan yang sesuai. واتفقت الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب. Namun begitu, dari segi waktu menutupnya, seluruh ulama bersepakat bahawasanya tidak gugur kewajipan zakat fitrah dengan sebab melengahkannya daripada waktu wajibnya. Bal tusiru dainan fi dhimmati man lazimathu, bahkan ia menjadi satu tanggungan yang ditanggung oleh mana-mana orang yang telah wajib ke atasnya zakat fitrah, hatta tu'diya, sehingga dibayar, walau fi akhir umur, walaupun sehingga akhir umur dia. Umpamanya satu orang wajib atas dia zakat fitrah, dia tak bayar. Tak bayar. Kenapa tak bayar? Kerana masa tu dia jahat. Masa tu dia kopi. Masa tu dia DAP. Jahat dia. Mari hari raya, dia raya je. Beli ngecung je. Zakat tu dah tak bayar. Sya Allah, dengan kehendak Allah, rahmat dia, orang ni insaf. Maka dalam banyak-banyak yang dikena buat kira ialah zakat fitrah yang telah wajib atas dia. Berapa tahun dah, berapa tahun tak bayar, yang wajib dia kena bayar. Cuma kaedah dia mudah je. Barang yang ada waktu, yang di luar waktu, nama dia qada. Qada nama dia. Qada. Lepas tu benda yang ada waktu ni tak payah niat. Kalau kita buat luar waktu. Dalam waktu, bila kita sembahyang Zuhur, pukul 2 petang. Tak payah royak, tunai tak tunai dalam waktu dia. Bila sembahyang Zuhur, pukul 6 petang. Tak payah royak, qada. Qada lah tu. Pada, kerana waktu dia habis dah. Apa yang ada waktu, dia luar waktunya, maka qada. Niat ke tak niat ke, qada. Apa dia buat dalam waktu dia, maka itu tunai. Maka wajib dia kena qada. Siapa habis umur nak mati, dan termasuk hutang dia. Kalau dia mati, min ba'di wasiyatin aw dain, bila nak bagi harta dia, saka, sebelum bagi saka, tunaikan wasiat dia dan bayar hutang dia. Hutang dengan Bani Adam dan hutang dengan Allah. Kalau dia ada hutang, bini kata ayahmu dah ayah zakat terus tahun lepas. Ada ayah zakat terus. Sibuk beli kepek je, dah ingat zakat terus. Ada ayah bayar lagi. Maka ambil pada harta dia, bayar zakat terus. Yang wajib atas dia. Wajib. Takkan selesai bayar. Namun hukumnya tetap haram. Tetap haram. واتفقوا على أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد إلا ما نقل عن ابن سيرين والنخعي أنهما قال يجوز تأخيرها عن يوم العيد. Dan ulama-ulama juga sepakat mengatakan tidak harus menangguhkan bayar zakat fitrah sehingga habisnya hari raya. Hingga habis hari raya. Ini khilaf ulama. Di mana ada ulama kata waktu habis zakat fitrah ni ialah apabila habisnya sembahyang raya. Ada pula kata bermulanya sembahyang raya. Mula sembahyang raya habis. Ada kata habis sembahyang raya habis. Ada kata tak. Sepanjang hari raya sehari. Jatuh tari hari raya baru habis waktu zakat fitrah. Dan mereka ada dalil masing-masing.
Termasuk hadis Nabi akan kita baca nantinya insya-Allah yang menunjukkan perkara ini. Namun di sana ada ulama yang mengatakan boleh bayar walaupun lepas hari raya sehari. Lepas hari raya boleh bayar lagi, tak boleh bayar lagi. Ini pandangan Ibnu Sirin An-Nakhai. Dan ini pandangan yang lemah. Bahkan diriwayatkan berkata Imam Hanbali, arju alla yakunu bihi ba's. Aku mengharapkan, agak-agaknya Imam Hanbali kata memanglah tak sedap bayar zakat fitrah lepas raya, tapi aku rasa mengharapkan tidak ada apa-apa salah kalau bayar lepas raya. Malah lepas raya sehari dua hari. Para hadirin, di sana ada perbezaan sebenarnya di antara orang yang sengaja dengan orang yang tak ingat. Orang yang sengaja, para ulama mengatakan sengaja tak mau bayar, sengaja melengah-lengahkannya, maka orang ini bagi mereka hukumnya haram kalau tak bayar bila mana bermulanya waktu sembahyang. Bagi orang yang tak ingat, orang tak ingat, maka dia bayar bila mana dia ingat. Bila mana dia ingat. Umpamanya mari hari raya hak baru pula ni, baru teringat hari raya hak hari tu dah bayar, maka ketika itulah wajib bayar. Wajib dia kena bayar ketika tu. Cuma jangan khabar korang ni zakat fitrah ni, fitrah melatah apa? Baru bulan Rejab baru. Fitrah apa? Tak ya, kita seorang je tahu. Baik itu saya sebut sama. Waktu semayang ada 5 waktu. Ada 5 waktu semayang yang kita baca semayang zuhur, asar, maghrib. Kemudian kita belajar itu ada waktu uzur. Waktu uzur. Waktu uzur ni apa dia? Orang yang semayang zuhur dalam orang yang semayang asar dalam waktu zuhur. Siapa dia? Semayang asar dalam waktu zuhur. Orang yang semayang jamak takdim. Orang yang semayang zuhur dalam waktu semayang asar, orang jamak takhir. Orang semayang isya dalam waktu semayang maghrib, jamak takdim. Orang yang semayang maghrib dalam waktu isya, jamak takhir. Ini waktu uzur. Waktu semayang juga, waktu semayang. Kemudian satu lagi dipanggil waktu teringat. Mana-mana orang yang lupa semayang, maka wajib ke atas dia bila dia ingat. Selagi dia tak ingat, lagi tu dia tak dosa. Maknanya tak wajib. Kerana yang berdosanya meninggalkan yang wajib. Dia tidak ingat mayang zuhur, tak teringat nak semayang. Tak ingat sungguh, bukan walau dah ingat sungguh. Isya baru teringat, tak mayang zuhur tadi. Ketika isya itulah waktu semayang mayang zuhur bagi dia. Faham tu? Usalli fardhu zuhri. Ketika itulah, namun tetap qada. Kerana luar waktu. Tapi wajib kata dia semayang zuhur pukul 9 malam. Baru mari wajib. Kenapa? Kerana pukul 9 malam baru dia teringat. Juga dengan hak ni. Tak teringat zakat fitrah. Wa qala Ibnu Ruslan, berkata Ibnu Ruslan, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, innahu haramun bil ittifaq. Haram membayar zakat fitrah selepas daripada keluar habis hari raya dengan sepakat ulama. Li'annaha zakatun, kerana dia adalah zakat. Fa wajaba an yakuna fi ta'khiriha ithmun, maka terdapat tidak wajib dalam ketika mana mengakhirkan, melambatkannya daripada waktunya, mendapat dosa. Kama fi ikhrajis salati an waqtiha, seperti satu orang yang mengerjakan sembahyang luar waktunya dengan sengaja, maka hukumnya haram. Hak ni juga haram juga. Dan dalam hadis Nabi kata, man addaha qabla as-salati, mana-mana orang yang menunaikan zakat fitrah sebelum sembahyang raya, fahiya zakatun maqbulah, maka dia zakat fitrah yang diterima. Wa man addaha ba'da as-salati, siapa dia bayar zakat fitrah lepas sembahyang raya, fahiya sadaqatun minas sadaqat, maka dia merupakan sedekah biasa saja. Sebab itu ada ulama yang mengatakan siapa dia bayar zakat fitrah lepas pada sembahyang raya, maka lepaslah zakat fitrah dia. Hukumnya haram. Kalau dia sengaja, hukumnya haram. Lepas zakat fitrah dia, tapi tak dapat pahala keluar zakat fitrah. Begitu. Dan ada ulama yang mengatakan afdalnya dikeluarkan sebelum sembahyang raya.
Lepas sembahyang raya, masih hari raya lagi, hukumnya makruh. Ini khilaf di kalangan ulama. Ada yang meluaskan, ada yang menyempitkan. Baki lagi nasihat saya pada kita belaka semua. Jangan keluar zakat fitrah ni awal berdoa lalu. Saya ikut Tok Amir tu. Tok Amir kalau boleh, bulan ni nak buka dah. Tok Amir, dia nak buka dah bulan ni. Kaunter zakat fitrah. Bayar dulu, salam ke dia. Boleh. Orang ramal ni, maka mazhab Syafi'i memang benar akan mengharuskan awal. Kenapa lah bayar awal? Tapi kita orang mengaji ni kalau boleh, kita bayar lambat sikit. Hujung. Saya sebut sama, amal ibadat ini adalah benda yang kita tak tahu Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Cuma kita harap Allah Ta'ala terima. Maka lapiklah harap tu dengan semua mencari afdaliyah yang afdal. Barulah harap tu tidak terak. Maka afdalnya ialah 2 hari ataupun sehari sebelum Ramadan. Ini kondisi zaman hari ni. Zaman hari ni. Hari raya kedai tutup dah. Hari raya. Malam Ramadan, pagi hari raya. Hari raya tu dah bolok serok dah. Dengar, benda ni tupak lagi, sate lagi. Butang wajah Melayu dak jumpa cari lagi. Stocking lagi. Semua sekali. Masrifuha, kepada siapa dia nak diberikan zakat fitrah. Kalau kita nak bayar sendiri kok, nak beri ke siapa dia? Kalau beri ke Amir, tak usah ceritalah. Tu kerja Amir lah, tu Amir lah. Masrifu zakatil fitri, masrifu zakah. Kata dia, zakat fitrah ni, giang dia sama dengan giang zakat lain. Hak kita ngaji sebelum ni. Itu asnah dia tu. Asnah dia tu, itulah dia asnah zakat fitrah. أي أنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية القرآن, iaitu dibahagikan kepada 8 asnaf yang disebut dalam Al-Quran yang kita baca sama-sama. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha, semua sekali 8 golongan. Wal fuqara'u hum awla al asnaf, ya, namun dalam 8 tu yang paling aula sekali ialah fakir miskin. Lima taqaddama fil hadis, kerana baik tahu duana zakat fitrah ni kena bagi lapang, kerana nama awalnya zakat. Cuma ni fitrah, hak ni harta, hak ni pertanian, hak ni peternakan. Nama awal dia lah zakat. Maka zakat 8 golongan ini, maka fitrah pun 8 golongan ini kita boleh bagi. Tapi yang aulanya fakir miskin. Mari duana pula aula fakir miskin. Kan sebut 8 tadi, kerana ada hadis. Ada hadis. Nabi kata, farada Rasulullah, disebut dalam hadis, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Nabi memfardukan zakat fitrah pada bulan Ramadan. Tuhratul lis-saim min al-lagw. Dengan zakat itu menjadi pembersih bagi orang yang berpuasa daripada segala lara yang dibuat masa dia puasa. Warafath, membersihkan dia daripada cakap-cakap lucuh yang dia bercakap masa dia puasa. Zakat ni lah dia agak-agak boleh jadi tukang bersihnya. Nabi sebut wa tu'matul lil masakin, dan supaya menjadi makanan pada fakir miskin. Maka Nabi sebut khas. Dalam telapau tu Nabi sebut khas orang miskin. Wa lima rawahu al-Baihaqi, dan juga dikatakan walaupun kita boleh bagi pada 8 asnaf, aulanya fakir miskin juga akan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Daruqutni daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya Nabi kata aghnuhum fi hadzal yaum, kayakan golongan ini, kayakan orang miskin pada hari raya ini. Maka menunjukkan aulanya bagi pada fakir miskin. وتقدم الكلام على المكان الذي تؤدي فيه عند الكلام على نقل الزكاة. Dan kita dah royak tepat keluar zakat fitrah ni di mana, ketika mana kita membahaskan zakat hak sebelum ada ini, iaitu zakat lain daripada zakat fitrah, zakat perniagaan, zakat apa, di mana awak berniaga. Awak berniaga di mana? Kedai awak di mana? Kandang kurban awak di mana? Kandang lembu awak di mana? Ladang awak di mana? Situ awak bayar zakat. Tapi zakat fitrah, awak ada di mana? Awak tak ada di mana? Awak ada di mana? Ketika mana mari waktu wajib zakat fitrah tu, awak ada di mana?
Maka umpamanya kita duduk Kuala Lumpur, tapi malam hari raya, apa ni, raya tu, malam raya kita dah balik lagi, kita tahu dah malam raya tahun ni cadang ni nak balik Dungun, raya Dungun, duduk Kuala Lumpur. Maka bayarnya di Dungun. Kerana zakat fitrah ialah zakat body, zakat tubuh. Hak tu zakat harta. Maka zakat harta bayar kat mana harta tu duduk. Zakat body bayar kat mana body tu duduk. Pergi ke mana? Marinya wajib zakat fitrah. Ini adalah qaul kalangan ulama. InsyaAllah sambung semula. Kerana saya kena ada di Kuala Terengganu pukul 9.30 malam ni. Saya uti setakat itu insya-Allah. Lepas bang kita sembahyang lalu. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.